Okey, kita masuk tajuk akhir ya, iaitu kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian. Yang ni cikgu rasa awak boleh baca je, tak ada masalah kegunaan dia. Contohnya kat sini dia bagi penghasilan ITINA. ITINA digunakan dalam gas asli LNG yang mengandungi etana yang digunakan sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa ni. Boleh baca sendirilah cikgu rasa ni etana ni. Okey, kalau kita tengok ni, okey, sebagai bahan api. So alkana, kita tengok kegunaan alkana merupakan haba pembakaran yang tinggi. Oleh itu kegunaan alkana, utama alkana adalah sebagai bahan api dan bahan mentah dalam industri petrokimia. Alkina juga digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. So kita tengok alkina alkina dengan alkana. So etana ni lah contoh dia. Cikgu rasa boleh baca yang ni. Okey, ni butana. Okey, kalau kita masuk kat rumah itu, gas tu adalah butana. Okey, etina ni contohnya buat etano, untuk buat polisterin, sulfit plastik, beg plastik, semuanya lah. Penghasilan polivinil klorida, PVC. Tu etina. Okey, etina. PVC ni batai pahit batai pahit kat rumah tu PVC. Okey, but 13 diina. Okey, but 13 diina ini adalah monomer untuk latex. Ni adalah getah asli di mana digunakan untuk buat tayar kereta ko, ni tu kuai panah ko, tu adalah but 13 diina. Hak ni baca je cikgu pergi dengan laju lah. Kegunaan alkohol pula, okey ni famous lah sekarang ni dak, kegunaan alkohol. Iaitu, apa dia kat sini? Pembasmi kuman. So, kalau nak basmi kuman untuk COVID-19, kita perlu ada 70% alkohol. Okey, dalam cecair. Kadang-kadang kita beli cecair pembasmi kuman dekat kedai tu, dia tak royak alkohol 70%. So, kalau tak ada alkohol 70%, so dikatakan tidak bolehlah untuk membunuh kuman, untuk membunuh virus COVID-19. So, mengapa alkohol digunakan sebagai pembasmi kuman? Okay. Alkohol mempunyai sifat fizik yang membolehkannya ia sesuai digunakan dalam penghasilan bahan-bahan dan juga kegunaan dalam kehidupan seharian. Etanol adalah alkohol yang digunakan secara meluas. Okey, contohnya dalam bahan api. Digunakan juga sebagai alkohol ini. Contohnya bahan api bayu dengan gasohol. Okey, cikgu rasa kurang meluas lah dekat kawasan kita. Bahan api menggunakan bayu dan juga gasohol ni. Okey, biasanya kalau untuk alkohol ini dia guna dalam kereta api lomba. Kereta api lomba. Kereta lomba ni, kereta lomba sebagai bahan api kereta lomba. Okey. Sifat alkohol ni dia mudah menyala, pembakaran dia membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. Sebab itu kereta lomba ni kalau kita tengok dia gerak laju pun kita tak nampak asap pun. Jadi kita katakan dia adalah bahan api mesra alam. Okey, ini untuk alkohol lah. Okey, sebagai pelarut, dalam cat, pencelup dakwat dan sebagainya. Minyak wangi pun, pelarut. Alkohol ni pelarut. Sebab itulah dikatakan kalau minyak wangi tu dia kena ada alkohol. Sebab apa? Bukan saja nak bubuh alkohol, tapi alkohol tu adalah pelarut. Kalau kita nak ambil minyak wangi bau macam bunga ros ke, bunga melor ke, memang kita akan larutkan bunga tersebut dalam alkohol. Sebab alkohol ini boleh melarutkan wangi tu, bau wangi tu. Barulah dia melakukan proses penyulingan untuk dapatkan minyak wangi tu betul-betul yang pure, ros pure, pure jasmine dan sebagainya. Asaslah. Okey, sifat alkohol sebagai pelarut dia tanpa warna. Okey, pelarut bagi sebatian organik yang baik, mudah terlarut campur dengan air dan juga mudah meruat. Bila mudah meruat, that's why lah ada orang komplain kan, dia kata pakai minyak wangi ada alkohol tu tak boleh bawa semaya. Tapi ada juga ustaz kata alkohol ni dia mudah meruat. Bila kita spray saja yang kena kat baju bukan alkohol. Memanglah asalnya alkohol kena kat baju, tetapi bila dia mudah meruat sekejap saja dia tak ada alkohol tu sudah jadi gas. Okey. Bidang perubatan pula, bahan mentah dalam bidang pembuatan pembuatan cuka, kita makan cuka buat conek, pauh ke, guna cuka ke, ataupun buat sambal ke, bubur cuka ke, tu kita guna apa dia?
asalnya adalah guna alkohol. Sebab apa? Sebab kita tahu kan alkohol itu mengalami tindak balas pengoksidaan menghasilkan asid karboksilik. Asid karboksilik itu adalah cuka. Sebab asid karboksilik ini adalah asid organik. Okay, ia juga boleh digunakan sebagai bahan letupan, okay, polimer perspek dan juga gentian. Okay, dalam farmaseutika, dalam bidang perubatan, dia digunakan sebagai antiseptik untuk suntikan. Maknanya kadang-kadang kan bila doktor nak suntik, maka dia akan letak satu cecair tu dengan kapas tu letak dekat tempat suntik tu sebelum suntik tu. Ataupun jarum dia tu memang dia steril dulu. Tapi sebelum dia suntik dia akan gosok-gosok dengan kapas ada cecair tu. Cecair tu adalah alkohol sebagai antiseptik. Ataupun katakanlah kalau awak tengok apa tu abang awak ke ayah awak ke lepas pada dicukur dia mesti guna satu cecair dia pak tepek dekat dagu dia. Okey, itu kita panggil aftershave, dia panggil aftershave. Itu pun ada alkohol supaya apa dia? Supaya kalau ada in case luka-luka disebabkan oleh cukur tadi, okey, dia boleh protect daripada kuman masuk. Okey. Sebagai pelarut, okey, bagi ubat-ubatan seperti ubat batuk. Ubat batuk pun ada alkohol, okey, ada alkohol. Sebab itulah kadang-kadang ada orang nak replace dadah tu dia boleh guna ubat batuk, okey, ubat batuk. So kita tak boleh nak ni lah, tak boleh nak amalkan, okey, makan ketika perlu saja. Sifat alkohol bersifat antiseptik, okey, pelarut organik yang baik dan mudah meruap. Sebab itu dia boleh digunakan dalam produk farmaseutika. Ni boleh tengoklah kegunaan etanol dan sebagainya. Okey. So seterusnya penyalahgunaan alkohol. Ini tak ada masalah lah kalau kita tengok etanol digunakan secara meluas dalam minuman beralkohol. Pengambilan minuman beralkohol berterusan mendatangkan akibat buruk, okey, kepada fungsi keseluruhan sistem saraf. Okey, boleh menyebabkan kalau makan minum ni cikgu rasa relate dengan tajuk biologi ni, awak belajar dah dalam biologi. So bila otak kita tak boleh nak berfungsi dengan baik, maka kita tak boleh nak agak lah kelajuan kereta setara mana dan sebagainya. Jadi bila kita tak boleh nak agak dengan baik, otak kita dah tak berapa betul, jadi tu yang menyebabkan aksiden apa semua kan. Baru ni kan nacak kan, okey, orang kena langgar apa semua disebabkan oleh bila pegang sahaja pemandu tu memang ada alkohol. Jadi bila mabuk, alkohol ni melemahkan fungsi otak dan gerak bala fizikal menjadi perlahan. Pemandu mabuk boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. So kita boleh tengok, okey, banyak dah benda ni berlaku. So dia akan menyebabkan ketagih. Okay, sebab tu tak boleh duduk. Macam rokok pun serupa juga, tak boleh duduk kalau tak ada rokok. Alkohol pun gitu juga. Kalau orang biasa minum alkohol memang dia tak boleh duduk. Okey, tu yang jadikan ketagih. Serta gangguan mental serta seperti kemurungan dan juga psikosis. Okey. Kecacatan bayi dikandung, okey, jika diambil oleh ibu mengandung, okey, menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi hati. Ini cikgu rasa awak belajar dalam biologi. So kegunaan asid karboksilik pula. Apa kegunaan asid karboksilik? Yang paling penting dalam asid karboksilik adalah asid etanoik. Okey, asid etanoik. Jadi apa kegunaan dia? Asid etanoik ni sebagai pengawet makanan seperti dalam sos cili, sos tomato dan juga perisa. Okey, bahan mentah bersama dengan bahan kimia lain menghasilkan pewarna, cat, racun serangga dan plastik. Ini contoh-contoh kegunaan asid karboksilik. Asid metanoik pula digunakan dalam industri getah untuk membeku getah. Okey, asid metanoik ataupun dipanggil sebagai asid formik. Okey, asid formik guna dia adalah untuk bekukan getah ataupun kita panggil cuka getah. Orang kampung panggil cuka getah. So asid lemak merupakan asid karboksilik rantai panjang digunakan untuk buat sabun. Okey, asid karboksilik juga digunakan untuk menghasilkan polimer atau poliester, terlina, poliamida dan juga nylon. Ni semua ni okey, basic dia adalah daripada asid karboksilik. Okey, so boleh Google tengok lebih lanjut lagi. Okey, ester. Apa guna ester? Kita tahu kan ester ini, okey, dia bau wangi. Okey, dia olehan dia bau wangi, dia boleh digunakan dalam penyediaan kosmetik, minyak wangi, perisa makanan. Jadi contoh-contoh kita tengok kat sini.
metil butanoid, so apple. Pentil etanoat, pisang. Etil butanoat, nanas. Kalau awak pergi ke kedai orang jual barang-barang buat kek tu, awak tengok banyak perisa yang ada. So perisa tu kadang-kadang bukannya daripada, kalau katakanlah apple, bukannya daripada buah apple dia buat jus, kemudian dia ni, bukan. Dia daripada bahan sintetik. Sebab dia tahu dah kalau apple metil butanoat. Kalau metil butanoat daripada apa dia? Daripada metanol, butanoat ni apa dia? Daripada asid butanoid. Ni kita belajar, okey? Ya, kita belajar. Okey, bagus ni. Okey, kalau pentil etanoat daripada apa dia? Daripada pentanol dengan asid etanoid. Okey, daripada situ kita tahulah. Kita tahu bahan yang kita perlu gunakan untuk menghasilkan enzim dengan perisa-perisa seperti apple, pisang, nanas dan sebagainya. Okey. Jadi kat sini tak boleh nak buat gapo lah ni. Okey, tak boleh nak buat gapo. Boleh Google lah. Ada masalah boleh tanya. Okey, so cikgu tinggal ujikan diri 2.4 sebagai homework. Okey, dah habislah kita tajuk ini. Maka sama seperti biasalah ujian pencapaian buat. Okey, jawab soalan ni. Kemudian soalan sudut pengayaan pun jawab juga. Okey, jadi kita akan bincang lagi hari Rabu nanti. Hari Rabu nanti, okey. Okey, so untuk revision kita dah habis dah tajuk sebatian karbon, dan untuk masuk periksa cikgu ambil 3 tajuk saja, iaitu redox, sebatian karbon dan juga termokimia. Okey, jadi soalannya, ada soalan nak tanya tak ni? Ada soalan nak tanya tak ni? Ada tak nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu boleh stop dulu. Jangan left ni. Ada benda cikgu nak cakap. Okey, cikgu stop di sini dulu.